sama-sama kita rafa'kan kesyukuran setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnianya kepada kita yang amat banyak yang tak terhitung. InsyaAllah kita mulakan malam ni kita akan baca tafsir ayat yang ke-42 kan, 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Baik, jom kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Panjang sangat ke? Nak kerak tahu mana? Boleh, kalau kata habis tak boleh berhenti tak mana pun tak apa, cuma nak ambil. Contohnya wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha, habis nafas dalam tu. Ambil balik. Innallaha astafaki wa ataupun ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Macam tu. Ayat 43. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل panjang juga ayat tu, kita pasal tu. Ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim idh yakhtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم Kalau kita nak ambil dalam minhu, kalau kita nak ambil pada tu, kita nak baca macam mana? Asmuhu, ismuhu, usmuhu. Usmuhu. Okey, pendapat pertama ada kata usmuhu. Ada siapa nak kata benar? Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Dia tu dia tak ikut kaedah yang ketiga tu. Dia ada beberapa kalimah tu ada dalam tajwid. Contoh kalau kata ada tak mana
Kalau kita ambil daripada tu ibnuka abnu. Kalau kita ambil, kita mubtada, kita ambil ni nak baca apa dah? Ibka ibnu. Dia ada beberapa kalimah yang kita tak boleh ikut, yang kita duk biasa dengar tiga kalimah yang ketiga. Baik. Kita nak sambungkan ambil ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. ambil balik kat terus lah. Wa minal muqarrabin. Sampai situ dulu. Sadaqallahul azim. Kita surah Ali Imran ayat yang ke-42 sampai 45 dulu, bagi cukup semuka. Kita ambil dulu makna satu-satu daripada ayat yang kita baca. Dari sudut tajwidnya, ada tang mana tak? Kita nak tanya. Tak ada lah. Kita terus dulu. Wa idh qalatil malaikah, dan tatkala qalatil malaikah, berkata malaikat. Malaikat di sini ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ya Maryam, wahai Maryam, innallah, sesungguhnya Allah. Yang ni kita Nabi apa? Astafaka, istafaka, ustofa. Istafaki. Yang ni kita guna kaedah biasa balik. Istafaki. Dia telah memilih kamu. Allah Ta'ala telah memilih kamu. Siapa? Maryam. Wa tahharaki, dan menyucikan kamu. Menyucikan kamu apa dia? Dalam tafsir disebut di antaranya Sayyidatuna Maryam alaihissalam tidak didatangi haid dan juga nifas. Tak mai darah. Tak mai darah. Jadi sebab tu dia boleh beribadat setiap masa. Ada mihrab dalam Baitul Maqdis khusus untuk dia. Biasa jumpa tak kita yang orang tak ada haid? Saya biasa jumpa. Ada. Wa taharaki, dan menyucikan kamu. Dia ada hak kita tengok lagi lah. Dia punya ni kan, dia punya tafsiran dia tu tak apa. Wa wastafaki, dan dia telah melebihkan kamu, dan ataupun telah memilih kamu. Ada dua perkataan memilih di sini. Kan? Allah Ta'ala innallaha astafaki, Allah Ta'ala ulang balik wastafaki. Itu pun dibahaskan oleh ulama tafsir. Ala nisa'il alamin, atas para wanita seluruh alam ini. Itu kan kita dah baca hadis riwayat At-Tirmizi. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran, wa Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammadin, wa Asiyatu mar'atu Fir'aun. Cukuplah perempuan-perempuan yang paling utama di dalam alam ini. Yang pertama Maryam, anak perempuan kepada Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, isteri kepada Rasulullah. Yang ketiga
Fatimah anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang keempat, Asiyah, iaitu isteri kepada Firaun. Baik, terus sikit lagi kita habis dulu yang ni. Ya Maryam, wahai Maryam. Yang ni kita nak baca lagu mana tak? Banyak ni orang panggil apa? Kita panggil hamzah wasal. Hamzah wasal banyak dalam apa ayat yang malam ni kita baca. Iq aq uq. Yang ni kita belajar hak ni je. Saya pun kalau syok tak, kalau dan buka tajwid dia ada sebut ada tak silap 5 kalimah yang dia lain. Yang ni uqunuti. Uqunuti maknanya taatlah kamu. Ti untuk perempuan. Yang ni kalau kita belajar bahasa Arab dia sebutlah uqunuti li rabbiki. Kalau lelaki li rabbika, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah, maknanya solat. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu, sujud dan rukuklah kamu wahai Maryam, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Habis itu. Kemudian dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika, itulah, min amba'i, sebahagian daripada pengkhabaran al-ghaib, ghaib, berita-berita ghaib. Amba, pengkhabaran ghaib, berita-berita yang ghaib. Nuhihi, yang ni kita kena jaga-jaga sikit sebut. Nak kena haihi. Ha di tengah halqum, hi di bawah lagi. Haihi nuhihi ilai, nuhihi ilai. Tersilap dia, mungkin takut dia terkalih. Terkalih ataupun dua sama. Sebab yang tarik ha tu ataupun ha tu tertarik dengan ha ni, ataupun sebaliknya. Yang ni nak kena jaga. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan, ilaik kepadamu Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala cerita tentang kisah Maryam dalam surah ini, khususnya surah Ali Imran. Benda yang Nabi tak tahu, Nabi tak baca dalam kitab, Nabi pun tak kerti nak baca, tapi Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi. Cerita tentang Maryam alaihissalam. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu berada, ladaihim, di antara mereka, idh yulqun. Maknanya Nabi, kalau ikut Nabi tak berada semasa mana berlaku ataupun peristiwa. Idh yulquna, ketika mereka melemparkan. Yulqun, melemparkan. Dia petau. Aqlamahum, kalau di sini diterjemah anak panah ataupun pen mereka. Aqlam, qalam. Di sini dalam terjemah satu ni dia buat anak panah. Kalau hak terjemah banyak tengok qalam. Ada penerangan sini pula dalam Quran ni. Ada sebahagian mufassir yang memberi maksud anak panah. Maksudnya undian itu dilakukan dengan melemparkan anak panah. Baik. Aqlamahum, pen-pen mereka. Maksudnya pendeta-pendeta ataupun ulama-ulama pakat berebut nak jaga Maryam alaihissalam sebagai anak angkat. Ayyuhum, siapa di antara mereka yang berebut-rebut Maryam ni? Nanti ada ditafsirkan pasal apa yang nak berebut sangat ni, nak jaga masing-masing, nak ambil Maryam sebagai anak angkat. Maryam yakfulu, yang akan memelihara, yang akan menjaga Maryam.
yang menjaga. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu, ya Muhammad, ladaihim, di antara mereka, idh yahtasimun, ketika mana mereka macam kita kata bertengkar lah untuk nak dapatkan hak penjagaan Maryam tu. Sebab tu yang diadakan undian. Lepas pakat duk nak, kawan ni nak jaga, kawan nak jaga, kawan nak jaga, lain kali depa buat undian, campakkan pen dalam sungai, dan tengok yang mana pen siapa yang terapung, tak dibawa arus, duduk tentu je. Terpilihlah Nabi Zakaria untuk pelihara, iaitu bapa saudara kepada Sayyidatuna Maryam alaihi salam sendiri. Okey, baik, kita pergi ayat yang 45. Wa idh qalatil malaikatu, tatkala, dan ingatlah, ataupun disebut tatkala, ingatlah di butang ni, tak apalah. Qalatil malaikatu, berkata malaikat. Itu kita dah terang dah minggu lepas. Kalau ikut malaikat tu maknanya malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Tapi pasal apa dia guna perkataan banyak, al malaikah ni banyak malaikat, padahal malaikat Jibril seorang ya. Kalau seorang namanya malakun. Kan, itu kita dah terang dah. Malaikah. Ya Maryamu, wahai Maryam. Siapa kata malaikat Jibril mai? Nanti akan dibahaskan. Adakah Maryam ini digolongkan sebagai nabi? Kita lajak tu nak perhabis dulu dia punya makna satu-satu. Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberi kabar gembira kepada kamu. Apa kabar gembiranya? Bi kalimatin, dengan kalimah, dengan tanda dia, kalau diterjemah di sini. Bi kalimah, dengan kalimah. Minhu, daripadanya, nya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalimah daripada Allah taala. Kalimah yang macam mana ni? Nanti ada tafsir, nanti saya sebut mana saya ingat dulu. Maknanya kalimah apa? Kun fayakun. Jadi kun. Kalimah kunnya. Allah Taala kata kun, jadi kalimah tu. Kalimah guna ni, maknanya di sini anak, dia akan digembirakan dengan Maryam akan mendapat seorang anak. Ismuhu, nama dia, namanya maknanya anak tu Al-Masihu, Al-Masih. Isa, Nabi Isa, ibnu, dibinkan kepada Maryam, dibinkan kepada Maryam kerana tak ada bapa, tiada bapa, dihembuskan roh ke dalam rahim Maryam. Wajihan, terkemuka, fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, dan akhirat nanti, wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa alaihi salam ini akan termasuk dalam kalangan mereka yang dekat. Dekat ni maksud dekat apa dia? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga siapa-siapa saja yang kita nampak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kata wa minal muqarrabin. Baik. Habis. Baru kita tengok tafsiran dia. Beberapa tafsir ringkas yang boleh kita ambil secara ringkas malam ni. Okey, kita pi sat dulu, kita pi awal ayat yang pertama, ayat yang awal tadi, ayat yang 42. Ayat yang 42, al-malaikah itu dimaksudkan dengan Jibril. Antaranya disebabkan pasal apa digunakan Jibril untuk kita kata seorang lah, tapi guna malaikah untuk ramai sebab ada riwayat menyatakan bahawa Jibril kalau dia turun, dia bukan dia seorang, maksudnya orang yang hebat. Kalau orang lah hebat,
Kalau Datuk Seri Najib nak turun, dia bukan hanya dia seorang turun habis. Dia orang kanan dia lah, anu lah, dengan bodyguard lah, apa semua, macam tu juga. Di antaranya itu kita cerita tahap minggu lepas kan. Kemudian dalam surah Maryam ada sebut, dalam surah Maryam, ini kita di surah Al-Imran, surah Maryam dia sebut ayat yang ke-17, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, maka kami utuskan kepada Maryam ruhana. Ruhana ni maknanya malaikat Jibril. Fatamatsala laha, lalu malaikat Jibril itu merupakan dirinya sebagai seorang manusia yang sempurna. Dia mai rupa sebagai seorang manusia, pergi ke Maryam, dia memberikan khabar berita kepada Maryam bahawa Maryam akan dapat anak. Surah Maryam Ar-Ruh. Jadi perkataan ruh dalam Quran ada saya ingat ada kita saya pernah sebut, antaranya surah Al-Qadr contohnya, tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruh tu maknanya malaikat Jibril. Ada perkataan ruh, maknanya ruh, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Ruh kita lah, ruh jismun latif, yang kita boleh bergerak ni sebab ruh. Dia bertanya pasal ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah termasuk daripada urusan Tuhanmu, tidaklah kamu ketahui melainkan sedikit saja. Dan ada juga makna ruh, maknanya Al-Quran. Tak mana ayat dia, nanti kita cari. Baik, disebut sini maknanya kata-kata malaikat Jibril itu bukanlah merupakan wahyu, tetapi dia hanya merupakan ilham. Kalau tengok dalam kitab Lisanul Arab disebut apa makna ilham. Ilham ni adalah satu juzuk daripada juzuk wahyu. Dia sebahagian kecil daripada juzuk wahyu. Dalam doa kita baca, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kefahaman para nabi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun minta mudah-mudahan apa yang kita buat ini benda yang perkara yang baik itu diilhamkan oleh para malaikat kepada kita. Jadi kemudian disebutkan lagi. Jadi pasal apa tak dinamakan wahyu apabila walaupun kata malaikat Jibril datang kepada Maryam, kerana wahyu itu hanya khas kepada Rasul dan Nabi. Dan disyaratkan pula Nabi dan Rasul itu mestilah seorang lelaki. Jadi disebut sini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan, beberapa orang lelaki yang diwahyukan kepada mereka, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi para rasul, para nabi mesti seorang lelaki, dia tak boleh orang perempuan. Okey, baik. Kemudian ayat yang seterusnya ada lagi, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maksud istafaki tu, ayat yang pertama tu, maknanya Allah Taala pilih Maryam alaihissalam untuk berkhidmat di rumah ibadat yang dinazarkan oleh ibunya. Inni inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Baik, itu di antara tafsirannya begitu. Baitul Maqdis membersihkan engkau, wa taharaki maknanya membersihkan engkau daripada aib.
yang lahir ataupun yang batin. Dan dia ni bersih daripada tangan-tangan manusia, dan dia dihaskan sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa disentuh orang lelaki. Tak ada dah. Kalau duk main zaman ni, umur 18 tahun contohnya, mengandung. Siapa yang mengandungkan hang? Tak ada. Macam kisah aku macam Maryam, mohong. Tak ada dah. Khusus untuk Maryam sahaja alaihissalam. Tak ada lah, zaman ni tak ada. Khas untuk dia sahaja. Yang tadi hadis yang kita baca, ya Allah Ta'ala pilih ada 4 orang wanita terbaik di dunia. 4 orang, iaitu Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asyah. Semua dia ada ciri-ciri ataupun ada kehebatan masing-masing. Khadijah, tadi kita cerita pasal Maryam. Khadijah, dialah yang meniupkan motivasi bagi Nabi semangat, bagi Nabi tenang ketika awal turun wahyu, kan. Dialah yang mengorbankan harta benda dia. Siti Khadijah, itu intim, nyanyi lagu nasyid. Jadi balik pergi ke anak, suruh anak buka YouTube, buka tengok nasyid Siti Khadijah intim, dia cerita tu. Handset saya ni saya tengah buat live ni. Tu bahasa dia lain sikit malam ni. Bahasa lain sikit, tak dia boleh tengok lah. Tidak, kita guna bahasa ikut dan lah. Dalam ni, kalau kata orang telefon, akan keluar bunyi lagu Siti Khadijah. Pengorbanan Siti Khadijah sangat hebat kepada perjuangan Islam. Sampai dia kata, ya Rasulullah, kalaulah nanti aku mati, kalaulah tulang-tulang aku ni bermanfaat untuk Islam, ambil lah, guna. Sampai macam tu. Habis jiwa raga. Sebab tu Nabi sangat sedih apabila wafat Siti Khadijah pada tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Pada tahun tu 2 orang yang wafat, iaitu Khadijah dan juga bapa saudara Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Barulah selepas tu berlaku peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya. Antara sebabnya dengan kewafatan Siti Khadijah. Ada tak nama ni? Hak belakang tu boleh kot jadi Siti Khadijah. Nah. Khadijah. Tak boleh Siti Khadijah pun, kalau nama Khadijah pun tak apalah, boleh. Tak boleh nama Khadijah pun, anak Bu Khadijah. Tak boleh anak Khadijah, Bu cucu Bu Khadijah. Tapi orang tak apa nama orang, ni nama orang tua kan. Boleh tak? Okey. Baik, Khadijah. Kalau betul-betul kita hayati lirik lagu intim tu, Khadijah boleh teriak, boleh mengalir air mata kita. Okay. Dengar. Satu, kita nak tengok macam mana pergumulan Khadijah. Yang kedua, nak tengok betapa kasih sayangnya Khadijah kepada Nabi dan betapa kasih dan sayangnya Nabi kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sampai bila dia dah wafat dah, Nabi dah kahwin dengan Aisyah, Ummu Salamah dan sebagainya. Antara yang Aisyah sebut, aku paling cemburu antara isteri Nabi ialah Khadijah, walaupun dia dah wafat. Walaupun Khadijah dah wafat, Nabi masih sebut lagi Khadijah. Tu aku cemburu, Khadijah kata. Kemudian kalau kata ada apa-apa, kau selalu dibenzarahi jiran-jiran Khadijah, Sayyidatuna Khadijah dan sebagainya. Kalau tengok tu sungguh dahsyat Khadijah. Tu yang dikata sebab hebatnya pengorbanan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Fatimah anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asyah, Fatimah ni banyaklah. Kalau kata geng Syiah mau sangat Fatimah,
Selalu depa duk agung apa nama duk agung selain daripada Sayyidina Ali, Fatimah lah. Fatimah. Wa Asiyah ibn apa nama isteri kepada Firaun. Yang ni pun hebat macam mana? Firaun ni kita kata dalam Quran berapa banyak kalimah Firaun dalam Quran. Disebut betapa dahsyatnya kezaliman Firaun dan sebagainya, sampai mengaku jadi Tuhan, tapi isteri beriman. Lain halnya jadi dengan apa nama isteri kepada dua orang Nabi, iaitu Nabi Lut, Nabi tapi isteri tak beriman, dan Nabi Nuh, isteri dia Nabi Rasul masuk dalam ulul azmi, tapi isteri tak beriman. Nah, abang apa? Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan Nabi yang bagi hidayah, tapi Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah. Walaupun disayang, Nabi sayang Abu Talib, akhirnya Nabi menangis teriak dengan kematian Abu Talib, kerana bagi dia tak berjaya untuk menyelamatkan Abu Talib untuk memeluk agama Islam. Itu dicerita dalam surah apa? Surah Tahrim kah? Dua orang isteri Nabi tu. Dua orang isteri Nabi, dua orang. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan dicerita juga situ apa nama tentang Asyah. Cuma dia tak sebut Asyah. Dia sebut Imratu Fir'aun. Okey. Kemudian dia sebut sini pasal apa istafaki. Yang pertama tu sebut, yang pertama Allah Ta'ala pilih Maryam jadi khadam berkhidmat di rumah ibadat di Baitul Maqdis. Yang sebelum itu Baitul Maqdis sendiri dikhususkan, dikhaskan untuk lelaki saja jaga Baitul Maqdis. Ini pun disebut tidak ditangi haid dan nifas, dan itu melayakkan dia berada di mihrab untuk beribadat, iaitu tempat yang paling mulia di kawasan rumah ibadat. Okey. Dan dia suci pada sudut batinnya ialah kerana Maryam alaihissalam ini jauh daripada berperangai kurang sopan dan bersifat yang merosakkan akhlak. Terjaga sungguh dia. Baik. Pilihan yang kedua, pasal apa yang sebut wastafaki ala nisa'il alamin? Yang kata pilih sebab dia ditakdirkan melahirkan seorang Nabi tanpa pernah disentuh oleh lelaki. Baik, selesai yang tu. Kemudian jadilah yang tu kan. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi. Ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu pun saya dah cerita dah tadi lebih kurang. Maksudnya Allah Ta'ala cerita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang Nabi, kisah yang Nabi tidak ketahui, yang mereka melemparkan pen-pen mereka ke dalam sungai dan melihat siapakah yang layak untuk menjaga Maryam alaihissalam. Okey, kemudian tadi pun saya dah sebut istiftasimu tu maksud dia saling bantah-membantah untuk akhirnya dia buat undian. Ni dia sebut. Pasal apa dia berbantah-bantah, berebut nak ambil apa nama, nak jadikan Maryam ini sebagai anak angkat. Kerana untuk menjaga kebaikan nama orang besar mereka, iaitu Imran. Itu kita sebut Imran ini adalah ketua. Kalau masjid ni maknanya pengurusi, itu imam, orang besar. Dan ada di antara mereka, khususnya pendeta-pendeta tersebut, para ulama yang menjaga Baitul Maqdis, mereka mengetahui dari kitab-kitab agama mereka bahawa Maryam dan anaknya kelak akan menjadi orang yang terkemuka di kemudian hari. Sampai hari ini kita guna lagi, ada lagi nama Maryam. Zaman Nabi turun satu surah tu nama Maryam. Semua orang kenal. Siapa tak kenal Maryam? Kalau orang Kristian apa? Mary. Kan? Orang Melayu biskut Mary.
Mary orang panggil kan. Mary kan. Tapi M-A-R-I-E kan. Orang panggil Mary. Kemudian samalah dengan Nabi Isa alaihi salam menjadi orang yang terkemuka, yang terkenal di atas muka bumi. Maknanya dia pun nak jaga Maryam tu disebabkan ada beberapa keistimewaan atau kelebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Kemudian ayat yang ke-45 kita tengok. Panjang juga nak cerita yang ni. Azan apa nama bunyi, saya finish dulu. Tak maaf. Kita sambung Ustaz.